Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Uqudul Lujain fi Huquq Az-Zawjain. Kita dah sampai pada muka surat 27. Kita berada pada tajuk baru yang dinanti-nanti setengah orang. Yang ditunggu-tunggu setengah orang. Iaitu tajuk berkaitan dengan poligami. Tu saya buahlah kan. Sini kita tengok tajuk di sini muka surat 27, berkahwin lain bukan alasan wajar untuk menderhakai suami. Maksudnya apa? Apabila suami kahwin yang seterusnya, yang isteri pertama, kemudian dia tambah satu lagi, maka bukan alasan untuk isteri pertama derhaka kepada suami dia. Itu tajuk yang diberikan kepada kita pada malam ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Artinya, maka nikahilah apa yang baik bagi kamu daripada perempuan itu, sama ada 2, 3 atau 4. Ini yang tersebut tadi apa dia? Sistem perkahwinan yang namanya poligami. Sama ada 2, 3 atau 4. Sakat tu saja. Tambah seorang lagi jadi 5, 6. Ini bukan dah. Bukan dah. Seperti mana yang Quran sebut dan terkeluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada, pilih. Siasat tengok. Yang dia tambah kelima tu, ada yang 4 sebelum tu, meninggal. Oh, meninggal Ustaz. Yang tu kira dia tak himpun 5 sekali. Itu maksud dia. Dia tak himpun 5 sekali. Kalau kira ada yang 10 kali sejarah dia berkahwin. Buat macam mana? Jodoh dia tak panjang. Duk tak lama meninggal, pasang lain pula. Oh, meninggal pasang, begitulah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setengah kita ni dia salah faham tentang ayat ini. Dia kata, ayat ni kita kena buat ni perintah Allah. Maka hukum tambah satu lagi jadi 4. Dia pandai-pandai tu. Dia kata hukum dia wajib. Jangan salah faham. Kita sambung ayat tu. Ayat tu tak habis kat situ. Dia ada sambung lagi. Kalau rasa kita tak boleh berlaku adil, memadailah seorang isteri sahaja. Tak mau sambung. Oi, sambung leceh. Tak boleh. Jujurlah. Ni ilmu juga. Amanah. Hukum. Jangan buat main-main. Maksud sini apa dia? Maksudnya kalau seorang dia mampu diri dia, sehat, duit banyak, mampu lah tu. Kemudian dia yakin boleh berlaku adil. Silakan. Tapi makan pun tak cukup. Ni orang duk kadang tu. Makan tak cukup, ya aku nak pasang satu lagi. Ni kita dah seminggu tak makan nasi. Oh, nak sebut pasang satu lagi. Tak boleh. Jadi boleh ke? Boleh pada orang-orang tertentu.
Tak boleh pada orang-orang yang tertentu. Kalau dia sihat, kalau dia mampu di sudut kewangan dan boleh berlaku adil, silakan. Betul Allah Ta'ala sambung ayat tu, kalau tak boleh berlaku adil, seorang sudah. Jadi kalau dia rasa dia tak boleh berlaku adil, dia tambah satu lagi, jadi 2, haram. Jadi 3, haram berapa kali dah? Hang kira sendiri. Duduk dia kira nak bagi cukup 4. Nampak? Gitu maksud dia. Dan Nabi SAW menyuruh bernikah dengan sabdanya, hadis-hadis berkaitan dengan anjuran. Berkahwin, bernikah ni terlalu banyak. Maka kita tengok di sini, dinyatakan ada yang tertulis, ada sebanyak 2 hadis. Yang pertama, sabda Nabi SAW, Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hadis dinyatakan kat bawah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Artinya, wahai orang-orang muda, wahai para pemuda, wahai anak-anak muda. Siapa seruan kepada anak muda? Siapakah yang muda? Kan? Apa definisi dia? Adakah tak tumbuh misai lagi? Adakah yang tak ada janggut? Janggut saja tua. Apa? Atau umur berapa? Oh, hang tak boleh dah masuk dalam kumpulan kami sebab kumpulan kami nama kumpulan pemuda. Kan? Hang dah tak muda lagi, ada had umur. Tak apa tu, yang tu kita sembang kemudian. Kena main tajuk. Kan? Yang khusus tajuk dia pemuda. Jadi sekarang ini, apa yang Nabi sebut? Syabab. Syabab maksudnya golongan muda belia. Sesiapa daripada kalangan kamu ada kemampuan tempat tinggal, maka berkahwinlah. Maksudnya, dah mampu. Mampu di sini salah satu iaitu tempat tinggal. Pas kahwin duduk kat mana? Pas kahwin cari. Tak mau macam tu. Kan? Tak apalah. Kalau tak jumpa, pokok kan banyak. Tu tak boleh. Daripada tidur atas pokok. Kan? Maka, syarat apabila seorang nak kahwin, sama ada, dia kata tak apa, rumah ayah aku. Kan? Rumah ayah aku, tak ada siapa. Aku seorang-seorang, tak ada adik-beradik. Oh, rumah besar, rumah luas. Kan? Kalaupun ada adik-beradik, rumah besar, rumah luas. Silakan. Berarti dia ada tempat tinggal. Apatah lagi, memang dah beli siap. Ada orang, dia beli siap. Ada orang, nanti dululah. Duduk kat mana dulu, tumpang-tumpang, sewa-sewa, kemudian baru kira nak beli. Tak apalah. Semua atas kemampuan masing-masing. Maka hendaklah dia berkahwin. Nabi kata. Maka berkahwinlah. Siapa tu? Anak muda yang sudah ada kemampuan. Sesungguhnya berkahwin itu lebih memejamkan mata dan lebih memeliharakan kemaluan. Itu dia punya alasan dia. Kalau tak boleh nak pejam mata, kalaupun pejam duk nampak juga, ataupun syahwat dia bergejolak. Gejolak. Syahwat dia tak boleh dia kawal, dia tak boleh nak kontrol. Nampak apa pun duk bayang perempuan. Nampak apa pun. Nampak tiang, nampak perempuan. Nampak pokok nyok, perempuan. Oi, kalau macam ni kena kahwin apabila sudah mampu, sihat, badan tegap, duit banyak, kan? Duduk pun tak ketahuan, maka wajib kahwin. Jadi sebab itu tuan-tuan, berkahwin ni bukan satu hukum. Bagi seseorang, hukum kahwin ke atas dia wajib. Orang lain pula sunat. Orang lain pula makruh. Orang lain pula harus. Ada orang kahwin tiba-tiba jadi haram.
Siapa pula Nabi suruh? Betul Nabi suruh. Betul. Siapa kata Nabi tak suruh? Tapi hang ni, kalau hang kahwin, haram. Hang tahu tak pasal apa? Tak sat habang kat aku. Dia kata apa? Dia kata aku nak kahwin. Senang aku nak lelong. Wih, kahwin dia nak lelong bini dia. Kahwin dia kata boleh dapat duit banyak. Kan? Tak kat tempat ni, aku kutip duit lah. Dia nak buat macam tu. Haram tak? Haram. Jadi jelas. Jangan duk kata dia ni tak kahwin. Dosa lah. Apa dia buat semua tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal dia tak ikut sunnah Nabi. Sabar dulu. Hang kena tahu tentang diri orang. Kalau tak tahu, tutup mulut. Kan? Ada ustaz-ustaz kita yang tak kahwin. Tu nak kata apa? Ustaz, mungkin dia tak apa faham. Imam Nawawi tak kahwin? Imam Nawawi pun sama tak faham. Amir dekat. Aku kilas tengkok hang. Kata Imam Nawawi tak faham. Imam Ghazali tak kahwin? Nampak? Tak contoh ulama besar macam tu. Mereka tak faham hukum kan? Mereka ada yang lebih penting daripada berumah tangga. Jadi kerana itu, jangan semudah-mudah kita hukum orang tak kahwin sebagai tak faham, terkeluar daripada sunnah Nabi, Nabi tak mengaku umat dan sebagainya. Tak boleh. Dosa kita. Maka, kelebihan berkahwin ini dapat memejam mata, erti dia tak dululah. Kalau dulu, ya Allah, melilau sana sini. Lagi tak jumpa. Kalau dah jumpa, tak ke mana. Kan? Tengok sampailah perempuan tu menghilang. Ataupun tiba-tiba meresap. Kalau meresap, bahaya. Kan? Tak pergi mana pun. Tiba-tiba dia keluar asap, meresap. Kan? Malam pula. Kan? Bawa baby pula. Oh, ni cerita seram. Baik, tuan-tuan. Dulu macam tu, kan? Orang duk sebut kan. Dulu apa? Allah ni pun mereka jumpa. Ustaz tak percaya, Ustaz pergi lorong ni, Ustaz. Keras mereka kata. Lorong keras. Dan lebih memeliharakan kemaluan, terjaga nafsu syahwat dia. Dan sesiapa yang tidak mampu, dia tak boleh nak kahwin, tapi dia teringin. Teringin tak? Teringin mak. Saya nak kahwin mak, apalah tak teringin. Tapi yang tak ada duit, cik faham. Sembang dengan mak dia panggil cik. Cik nak kahwin ke? Cik nak kahwin. Tapi cik tak ada duit. Tapi cik tak sihat. Nampak kan? Ingat orang tak sihat tu, tak teringin kahwin ke? Jangan. Silat-silat kuat daripada kita. Tapi dah tak mampu macam mana? Kan? Sihat, duit tak ada. Duit banyak, sakit. Ini semua punca yang kita kata tidak kemampuan. Hendaklah ia berpuasa. Kerana sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Maka hendaklah puasa. Sampai bila? Sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia tak boleh kontrol syahwat dia dan dia tak mampu. Tapi kalau dia mampu, sihat, tak ada masalah, kahwinlah. Pasal apa? Pasal kehendak nafsu nak kahwin. Tapi kalau dia tidak ada kehendak, mampu, duit banyak, sihat, tapi tak ada kehendak. Dia takut bila dia kahwin, menyebabkan isteri dia akan merana. Akan sia-sia hidup. Dia tak ada keinginan. Ada orang macam tu. Dia dengar kira kita. Pelik Ustaz, dia bukan orang apa. Kita kalau dapat perempuan, Tuhan. Kan? Ada orang tak ada apa. Tak fikir apa. Dia kira nak mengaji, dia kira nak mengajar, dia kira nak musafir. Kan? Tengok-tengok segala pantai, segala bukit bukau. Tenang. Dia tenang dengan melihat alam semesta. Orang lain pula, dia tak tenang, dia nak kahwin. Hang wajib kahwin bila ada kemampuan. Baik, jelas. Kepada kita, sekali kita sebut tentang beberapa contoh hukum perkahwinan.
Dan sabda Nabi SAW lagi, tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Bawah disebut rawahul al-Baihaqi. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Kitab Imam Baihaqi ni banyak. Kan? Dia ada Sunan Sughra, dia ada Sunan Kubra, kan? Dia ada lagi kitab-kitab yang lain. Dan Imam Baihaqi salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi ni. Dan kata silap saya, setengah ulama kata bahawasanya riwayat ini adalah lemah, status lemah berbanding yang di atas. Di atas tu kuat, Bukhari Muslim. Baik, kita lihat apa erti dia. Bernikahlah dan perbanyakkanlah zuriat. Tanakahu. Bernikahlah kamu semua. Kalau kita terjemah penuh macam tu. Sebab apa? Sebab dia ada waw, alif yang menunjukkan ramai. Bukan seorang. Kalau kita baca terjemah, nikahlah. Nampak? Tuju kat satu orang. Tak. Ini tuju kepada kesemua umat Nabi Muhammad SAW. Bernikahlah kamu semua. Dan perbanyakkanlah zuriat kamu semua. Jadi maksud apa dia? Tujuan berkahwin itu untuk mendapat zuriat. Itu tujuan kahwin. Jangan tidak ada tujuan kahwin untuk dapat anak. Itu sudah bercanggah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Kan? Ada sebab-sebab tertentu, dia tahu perempuan dia ni tak boleh nak melahirkan anak. Dia tahu. Tapi kerana mungkin balas jasa, kan? Terhutang budi, apa-apa saja. Kan? Apa saja. Contohlah, kita buat contoh. Tiba-tiba dia terjatuh sungai. Mai satu perempuan tu pandai berenang. Berenang boleh, selam boleh, tarik dia keluar. Kalau tak ada perempuan ni, alamat, qalu lah, orang dulu kata. Qalu lah, dia berhenti macam tu. Apa sebut qalu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu lah masa saya kecil dulu. Dengar kematian kan. Dia buat duk geleng pala tu, qalu. Macam tu. Apa dia qalu? Mereka berkata, kata apa? Sebutlah yang betul. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi contoh, sedap-sedap dia pun lemah, sedap-sedap. Perempuan ni yang tolong dia. Kan? Oh, dia kata macam mana? Ni bukan terhutang budi, terhutang nyawa. Kan? Tak apa. Kan? Sudi tak terima aku sebagai suami? Kan? Tapi jangan menyesal. Kan? Ni sembang depan ayah dia apa? Sembang depan ayah ni, ayah dia pun mai. Kan? Macam mana ni? Terhutang nyawa ni. Tapi saya tak boleh nak beranak. Kan? Doktor dah buang ke semua. Kan? Yang di dalam tu. Rahim dalam, doktor dah buang. Saya ni ada barah. Contoh. Kan? Tak boleh beranak dah, doktor kata. Tak apa. Terhutang nyawa punya pasal. Contoh kan. Gitu. Asal perkahwinan untuk mendapat zuriat. Kan? Jangan sesekali dah sihat elok, pergi ikat. Ada kaedah lah ni, dia ikat. Ataupun tanam. Kan? Satu benda tanam menyebabkan dia tak lekat. Kaedah macam-macam. Dalam pil ada. Kan? Letak kat badan pun ada. Habis tu kan. Apa tujuan? Kan? Apa tujuan? Mau jawapan yang munasabah. Mau jawapan yang benar, yang betul, baru tak berdosa. Kalau tidak, berdosa. Sebab apa? Sebab tujuan perkahwinan untuk melahirkan zuriat. Maka sesungguhnya aku bermegah denganmu terhadap umat-umat yang terdahulu pada hari kiamat nanti. So akhirat besok Nabi seronok bila lihat begitu banyaknya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ya Allah, seronok. Nabi bangga dengan umat yang ramai. Kan? Berbanding umat-umat yang terdahulu,
adalah banyak ni, ada banyak ni, tapi tengok kepada umat Nabi Muhammad SAW terlalu banyak dan Nabi berbangga. Jadi tujuan perkahwinan untuk salah satu membanggakan Nabi sendiri. Tapi sebab kita nak membanggakan Nabi kerana kita dapat melahirkan zuriat. Kalau boleh, berapa banyak yang kita mampu silakan. Sebab Nabi seronok. Nabi seronok. Untuk apa? Untuk lihat akhirat besok dengan jumlah umat dia yang ramai. Jadi kerana kalau tengok pada hadis ini, dan kita kait dengan ayat Quran tadi, maka bagaimana nak banyakkan zuriat, nak ramaikan anak kalau tak kahwin lebih? Kan? Kalau tak kahwin lebih daripada seorang. Kan? Apatah lagi kalau perkahwinan pertama tidak mendapat zuriat. Jangan salahkan sahabat. Bertenang dulu. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Uji tak dapat. 5 tahun kahwin tak dapat. Tak. Ada sahabat saya 10 tahun. Kan? Dapat. Kan? Lepas daripada 10 tahun tu, lekat. Oh, yang kita duk dapat daripada awal tu. Kan? Awal tu, tiba-tiba dia boleh potong. Sampai macam tu. Tu Allah Ta'ala dia nak atok begitu. Kan? Allah Ta'ala nak tengok, dia ni sabar ke tak sabar. Tenang. Hang risau ke? Tak risau abang. Kan? Tak apalah abang. Abang nak kahwin satu lagi kahwin lah. Dah 9 tahun dah ni. Kan? Tak dapat anak ni. Abang, kalau aku kahwin pun, kalau dia pun sopa hang macam mana? Tak apa, kita sabar dulu. Dua-dua sabar. Genap 10 tahun, Allah Ta'ala bagi. Allah. Tak menang jaga. Kan? Sini bagi susu, sana duk mangkak, sini duk dalam dui. Kan? Oh, yang kat perut pun ada seorang. Jenuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut tentang poligami ni, kan, memang ada yang tak suka. Terutama kaum wanita. Tak suka. Dah Ustaz, saya suka. Terima kasih Kak. Kak bagus. Kan? Makcik mau? Makcik mau tak apalah. Kan? Bolehlah nanti insya-Allah saya doa supaya makcik dapat madu. Begitu. Tapi banyaknya, ramainya yang tak setuju. Kan? Ustaz cerita malam ni, sehari saya tengok Ustaz turun kat tangga mana. Kan? Tengoklah Ustaz pakai kasut apa. Tak jumpa lagi. Tengoklah. Aku tak berani pukul dia. Aku curi kasut dia. Ada yang tak setuju. Orang lelaki ada yang tak setuju. Kan? Tapi dulu masa saya mengaji, pensyarah saya kata pada dia kata kalau lelaki tak suka poligami, dia bukan lelaki. Puih. Cabar tu. Dia bagi satu cabaran tu. Kan? Kalau kata lelaki dia mesti mau lebih daripada satu. Itu pandangan dia. Kan? Itu peribadi dia. Tak merujuk pun dalam apa-apa bentuk nas. Kan? Atas orang. Kan? Ada yang mau, ada yang tak mau. Tak mau, ada sebab dia. Kan? Ada sebab dia. Bukan kata dia tak mampu, dia sihat, dia mampu, duit banyak. Tapi dia lebih seronok dengan seorang isteri. Begitu. Setengah orang kata dia ni setia. Lepas tu yang tambah satu lagi, dia jahat. Dia tak sayang bini dia. Itulah mereka duk sembang di luar sana. Kan? Popek kan. Ni ustaz tak guna. Dengar ustaz tambah satu lagi. Aku tak mengaji dah dengan dia. Tak guna punya orang. Bila nak minta maaf. Begitu. Baik tuan-tuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna Allah yaqdi bil qada. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Riwayat daripada Sayyidina Ali ini adalah sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan sesuatu ketentuan. Siapa yang reda, Allah reda. Siapa yang marah, Allah marah.
maka baginya kemurkaan Allah. Antara ketentuan, ni dia. Tadi baru kita baca ayat Quran tu. Bagi orang yang mampu, yakin, berlaku adil. Nak halang pasal apa? Nak marah pasal apa? Marah berani, Allah marah balik. Kan? Sokong Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada yang terima kepada qada dan qadar Allah Ta'ala ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada beberapa hadis Nabi yang lain, banyak lagi lah, yang menyuruhkan perbanyakkan nikah dan perbanyakkan anak. Kalau alasan dia nak anak banyak, seorang pun dah cukup dah. Anak tambah seorang lagi pasal apa? Kan? Dia kahwin yang pertama, Allah rezekikan anak dia 16. Anak 16. Kan? Abang-abang kat orang, pasang berapa? 3 ke 4? Seorang Allah Ta'ala bagi sampai 16. Nak apa lagi? Tapi kalau dia sihat sungguh, kalau dia mampu, kan, isteri dia pun tenang, kan, isteri dia pun sokong. Tak apa abang. Abang pasang yang kedua, kokok dapat 16 juga. Oh, dahsyat. Seorang kawan saya duduk kat Negeri Sembilan. Dia kata, adik-beradik saya, dia katalah, sembang dengan saya, adik-beradik saya ada 43. Kan? Ayah saya kahwin 4. Buat kira, seorang dapat berapa? Hampir tanya dia, anak dia mesti banyak. Pasal aku dengar dia tambah jadi 4. Berani pergi tanya. Ni nak tanya sikit ni. Kahwin 4 kan? Anak berapa puluh? Anak berapa puluh? Anak 3. Jangan kata bila kahwin banyak, anak ramai. Rezeki Allah Ta'ala bagi tu. 43 anak, 4 isteri. Begitu. Baik tuan-tuan, apa pun kita redalah dengan ketentuan Allah Ta'ala, walaupun berapa kali kita melangsungkan perkahwinan, anak kita tak ramai. Sabar. Ada seorang kawan saya, habis-habis sembahyang Jumaat, dia jumpa kat bawah. Masjid tu tinggi, turun berapa lapis anak tangga tu, dia tunggu kat bawah. Saya tak tanya dia, dia yang sembang tentang diri dia. Assalamualaikum Ustaz. Ni kat tempat saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tahu tak? Saya kahwin 4. Dia cerita. Tak ada terlintas aku lah minggu lepas ada sembang macam tu. Tak ada. Mungkin dia tergerak aku nak cerita tentang dia. Tak habang tak apa. Tapi dia habang. Saya kahwin 4 Ustaz. Tapi Ustaz, saya menyesal Ustaz. Menyesal pula. Hampir kahwin 4 pasal apa? Nak menyesal. Kan? Menyesal pasal apa? 2, 3, 4. Tak boleh beranak Ustaz. Tak boleh beranak. Lah ni yang pertama ada berapa? Yang pertama ada 12. Jadi dia mungkin planning kot. Kan? Jadi kalau 12, takkan yang kedua tak boleh 12. Dia duk faham macam tu. Kahwin kedua, tak dapat. Kan? Selang berapa tahun, pasang yang ketiga. Tak lekat juga. Tak lekat juga yang keempat pun. Lah Ustaz, saya 4 isteri Ustaz, 12 anak. Kan? Silap saya juga. Tak sat dia menyesal. Dia kata pula, silap saya juga. Heran ayat dia. Jadi saya tanya lah. Saya tanya dia. Nyesal pasal apa? Silap pasal apa? Dia kata silap Ustaz. Sebab apa? Sebab saya kahwin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua menopause. Nampak? Jadi betul-betul saya ni kira buang masa hari tu. Betul kalau saya balik boleh makan nasi kat rumah. Tapi dia bukan orang tak betul. Orang tak betul. Dia pernah jawab jawatan ketua PIBG sekolah. Tak betul orang tak bagi. Dia kata, tapi duk ambil yang menopause Ustaz. Betul tak lekat. Tak apa. Ada sikit lah model kita dapat kan. Abang-abang kita nak cerita tempat lain.
Cerita pasal apa macam tu. Maka apabila seseorang perempuan itu marah pada apa yang diredai oleh Allah Ta'ala, Allah tahu tentang hamba dia. Allah tahu lelaki ini mampu. Cerita dekat isteri dia tak boleh terima. Abang pandai kata mampu, abang nak kahwin satu lagi. Dah kau tu mampu sungguh. Kan nak mohong. Memang Allah Ta'ala tahu suami perempuan ni mampu, sehat, zahir, batin, duit jenuh. Kan? Dan nafsu dia tak cukup dengan satu isteri. Siapa tahu? Allah lebih tahu. Tiba-tiba si isteri nak halang apa yang Allah Ta'ala redha. Tunggu akhirat besok. Kalau tak taubat. Ni. Nak marah kat saya tak boleh sebab saya baca ni karangan Syekh Muhammad Nawawi. Pergi cari dia. Saya tolong baca je. Dan juga diredai oleh Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan urusan nikah itu. Bila kontu mampu, silakan. Halang, erti dia halang Allah dan Rasul. Oh, berat. Maka ia sudah terkeluar daripada hukum mentaati perintah keduanya. Artinya, si isteri itu, perempuan itu dahaka kepada Allah dan Rasul. Maka perempuan seumpama itu termasuk di dalam kumpulan setan. Wih, kasau. Syekh Nawawi ni. Perempuan tu setan, iblis yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Wih, Ustaz. Seram, Ustaz. Tak apa. Lagi habis Insya nak suruh dia kahwin. Kalau nak perhati macam tu untung. Tapi tengoklah mampu dah. Makan pun duk pagi makan pagi. Cerita berkaitan dengan poligami ni banyak. Saya tak dapat daripada mana-mana buku. Dapat daripada situ. Daripada main duk jumpa. Sembang yang tu. Ada yang main ke rumah. Cerita masalah dia. Gitu. Tak apa. Ini pedoman untuk kita. Yang nak melayari bahtera perkahwinan ini. Memadai seorang, silakan. Ada orang tanya saya. Ustaz, ramai-ramai dia pun duk pasang 2, 3 dan 4. Ustaz, berapa? Perempuan saya ada. Duk mampu lagi saya kena main dengan perempuan. Tapi jujur saya kata seorang. Ada tak kehendak? Memang ada. Saya jenis lelaki yang ada kehendak. Tapi tak berani ke? Berani. Pasal apa tak tambah? Allah Ta'ala dah takdirkan macam tu. Jangan duk rosek-rosek lagi. Tapi Allah Ta'ala selamatkan saya. Daripada perkara yang tak diingini. Kiranya saya dah hantar wakil. Isteri saya memang telefon dia. Telefon perempuan tu. Dan perempuan ni bukan orang biasa. Doktor pakar. Dia tak kutip tepi jalan tu. Doktor pakar. Tapi Allah selamatkan saya. Ada orang yang bocor, dia masih ada suami. Ya Allah. Wah, jadi macam tu. Tak pasal. Sedap-sedap duk tidur, tutup pintu. Tong. Mana bini aku? Hampir kita. Allah selamat. Ni kes benar ni. Sungguh. Baik. Perenggan tu kita sambung lepas azan insya-Allah. Kita berhenti dulu untuk jawab lawangan azan.
Allah. Sebelum kita sambung perenggan yang di bawah, sebuah hadis daripada Ma'qil bin Yasar. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamalin wa inha la talid. Afa atazawwajuha? Qala la. Thumma atahu thaniyah fanahahu. Thumma atahu thalithah. Faqala tazawwaju al-waluda al-walud. Fa inni mukasirum bikumul umam. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah sahih. Artinya, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku dah jumpa seorang perempuan yang keturunan bagus dan juga cantik. Keluarga baik, rupa paras pun baik. Wa inha la talid, tapi dia tidak boleh beranak." Nampak? Tujuan perkahwinan untuk zuriat, melahirkan keturunan. Tiba dia kata, "Ya Rasulullah, keturunan bagus, rupa paras bagus, tapi dia tak boleh beranak. Boleh tak saya nak kahwin dengan dia?" Nabi jawab, "Tak boleh." Tak boleh. Kemudian dia mai pula kali yang kedua, dia tak puas hati. Kan? Maksudnya, bila Nabi kata tak boleh, dia pun jalan, pilah ke arah yang dia nak pergi. Sambil mungkin dia duduk fikir kot, takkan tak kahwin. Cantik nak mampu. Orang utara kan. Keturunan bagus. Patah balik. Kan? Boleh tak? Nabi kata tak boleh. Fanahahu, Nabi tak bagi dia kahwin dengan perempuan tu. Buat apa cantik? Buat apa keturunan bagus tapi tak boleh beranak? Dia pun pilah dengan perasaan yang hampa, duka cita, patah balik. Mana Nabi tahu kot Nabi silap jawab. Patah balik. Tapi apa Nabi jawab? Buat kali yang ketiga, maka Nabi kata, "Berkahwinlah kamu dengan perempuan yang budi pekerti yang baik, akhlak baik, al-walud." Tadi wadud. Bunyi kat sama. Wadud maksudnya akhlak baik, sopan santun, dan al-walud, pemberanak. Kan? Yang boleh melahirkan anak yang ramai. Karena sungguhnya aku berbangga dengan kamu semua akhirat besok, dengan umat yang ramai. Apa hadis ni? Jadi tujuan perkahwinan untuk zuriat, untuk melahirkan anak. Dah masalah macam mana laki ni tahu. Kan? Laki ni tahu. Bakal isteri dia tak boleh beranak. Macam tadilah contoh tadi tu. Kan? Pergi tolong kawan tu lemah, terjun selam tarik. Kan? Aku nak kahwin dengan hang, selamatkan nyawa aku. Tapi doktor buang semua dah, tak boleh beranak. Contoh macam tu. Yang ni kita tak tahulah. Kan? Mungkin dia tahu, dia bagi tahu. Nak kahwin dengan aku juga kan? Oh, ngah, aku tak mau orang lain.
Tapi saya tak boleh beranak. Tak boleh beranak. Tabib kata, saya tak boleh beranak. Macam tu. Mana hadis ini? Kecuali sekiranya, bukan kata tak boleh langsung. Kalau kata tak boleh langsung haram, apa hukum haram? Pandai-pandai kita tak hukum. Perempuan yang tak boleh beranak kahwin dengan mereka haram. Bukan. Jangan salah faham. Kan? Kan salah faham. Jangan salah faham. Kan? Nabi nak supaya perkahwinan itu berhasil. Iaitu melahirkan anak. Tapi sekiranya ada sebab-sebab tertentu. Kan? Sebab-sebab tertentu. Ayah mak dia tak ada, adik-beradik tak tahu. Kan? Nak selamatkan dia, orang ramai duk usik dia. Begitu kan. Dan kita tahu pula dia tu tak boleh beranak. Nak selamatkan maruah dia. Contoh. Boleh contoh apa pun. Kan? Yang membolehkan kahwin dengan perempuan walaupun tidak boleh beranak. Tapi tak apa. Dia kena reda. Sekiranya kalau suami dia nak pasang satu lagi demi nak melahirkan zuriat. Kan? Terpulang kepada suami. Tapi kalau suami dia kata tak mau dah. Seorang ni sudah. Walaupun tak ada zuriat. Aku suka dia. Kan? Tapi pada sudut itu, dia kurang yang sebenar. Dia kurang. Sebab dia mampu, sihat, boleh pasang satu lagi. Perempuan dia pun kata tak apa abang saya sedar diri saya tak boleh nak melahirkan anak. Abang pasanglah 2-3 pun. Dia kata aku tak mau. Aku tak mau. Hang pun dah cukup walaupun tak ada anak. Esok dia jawab akhirat besok. Kan? Akhirat besok dia jawab depan Allah. Kenapa? Kerana tujuan perkahwinan tersebut. Kan? Tu yang kita sebut tadi tu. Mampu, sihat, duit banyak. Isteri dia pun kata tak apa, saya memang tak boleh buat anak. Faham tak? Begitu. Maka jangan mudah-mudahkan bab hukum perkahwinan. Sama ada kita nak kata ke orang atau diri dia nak elak daripada dapat zuriat dalam keadaan dia mampu. Baik. Macam mana nak tahu akhlak? Tengok adik-beradik dia. Sebab tu kita tak boleh terburu-buru. Tengok dan pergi cari Tok Qadi. Tak boleh. Kena merisik. Lepas tu kita bertunang. Tunang pula ulama' tak bagi kita lama-lama. Ni tunang sampai 10 tahun. Lepas tu dia tak mau. Tengok hang pun dah ada janggut. Tunang lama pasal apa? Jangan lama sangat. Kalau merisik lama tak apa. Merisik lama tak apa. Merisik 20 tahun. Alamat tak kahwin, merisik sampai 20 tahun. Cukup kita lihat adik-beradik dia. Akhlak dia sikit kita tengok. Bahasa dia. Jangan tak dengar suara dia. Kahwin terkejut. Bisu. Begitu. Dengarlah sikit suara dia. Tak apa. Duduk kat dapur sedah. Tak apa. Saya tak minum ayak pun tak apa. Biar mai kita tengok dia jalan macam mana. Bawa ayak. Begitu. Orang tua-tua buat tu elok dah. Al-walud pun kita tengok adik-beradik dia, kak dia, mak dia, tok dia, berapa beradik. Tapi seorang-seorang ni tak lekat langsung, dia pun lebih kurang macam tu. Biasanya. Tapi ada yang berlaku. Ayah hang berapa beradik? Seorang dia. Mak hang berapa beradik? Seorang dia. Hang? Seorang? Tak apa. Aku nak kahwin juga. Kahwin 10 dapat. Begitu. Jangan. Kita benda ni semua kerja Allah. Ayah hang sudah zen, mak sudah zen. Hang pun sampai 15 orang. Mesti anak kita ramai. Satu tak lekat. Seorang tak lekat. Biasa tak? Pun biasa berlaku. Tak apalah. Situ kita sudah dapat pahala ikhtiar dan juga usaha. Begitu. Wahai sekalian kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala dan kecelaan bagi seseorang perempuan jika ia tidak menurut nasihat ini. Dia tak mau dengar panduan yang kita baca pada malam ini. Apa yang dia bisik kat hati dia? Dia kata ustaz buat kuliah malam ni mengarut.
Aku tak sokong 100%. Nak sokong apa? Kan? Lama ni pun dia duk ugut lelaki dah. Kahwin satu lagi aku cincang. Kau dia. Jika ia tiada redha dengan suaminya beristeri yang lain, jangan sembang bab ni. Kan? Ni aku nak sembang dengan hang sikit. Tawa nak sembang yang tadi yang ustaz bagi kat kuliah. Aku tak mau dengar. Contoh. Patutnya apa dia? Patutnya abang ulas sikit abang bagi pencerahan. Saya tak apa jelas sebab saya duduk belakang sekali. Kan? Tak apa jelas. Nampak lah muka tapi tak jelas. Kan? Abang buat kuliah pula kat rumah, cantik. Kan? Maka ia didatangi balak di dunia. Nak seronok, kata tak apa, tunggu balak di dunia. Dan di akhirat dengan kerasnya, serta dengan menanggung malu pada kesudahannya. Kalau tidak ujung dunia, akhirat besok. Akan malu di akhirat besok. Kan? Sebagai apa? Sebagai orang yang menentang qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Banyak perempuan yang terjatuh dalam murtad. Oh, boleh murtad. Dan kafir. Boleh jadi kafir. Dengan mengikut hawa nafsunya. Ulama-ulama kita pun dah sebut. Menafikan yang sunnah boleh murtad. Yang ni sunnah ke? Nak kata sunnah ke? Sehingga suami dia dalam keadaan yang tidak tenang. Dia sihat, duit banyak. Dia tak cukup dengan seorang. Dia duk tanya apa hang mau. Apa yang tak cukup. Nampak? Abang bagi semua dah lengkap. Sampai saya pun tak larat makan. Dia tak kedekut dengan bini dia. Abang nak pergi mana? Nak melancong kat mana? Hong Kong, Korea Utara, Kutub Selatan. Semua aku bawa. Aku duit banyak. Kami terbang pun ada sebiji. Baru beli. Contoh. Abang semua bab tu belakang. Lepas tu, aku nak pasang satu lagi. Yang tu jangan bunyi. Nampak? Dalam keadaan suami dia bernafsu tinggi, orang lelaki ni dia tak sama, orang perempuan pun tak sama. Jangan kata orang perempuan semua sama, silap. Pun jangan kata orang lelaki semua sama. Kan? Ada orang lelaki, leceh kuliah malam ni. Tak mau dengar. Dia tak mau kahwin-kahwin. Buat tajuk macam ni, karut sungguh. Ada lelaki macam tu. Ada lelaki yang kata, ustaz, lajak lagi ustaz. Pukul 11 kita berhenti. Seronok dengarlah aku dan teruk. Jadi sekiranya kalau si suami itu bernafsu liar, ada perempuan simpanan, siapa nak tanggung? Itu cerita dah. Berlaku tak? Berlaku dalam masyarakat. Apa yang tak cukup? Aku nak kahwin satu lagi. Kahwin satu lagi, semelih bagi. Akhirnya, cari perempuan. Nampak? Cari perempuan. Abang pasal apa? Abang balik lambat. Abang kan tak tahu, mesyuarat. Mesyuarat 3 pagi. Nampak? Pergi rumah sana. Kadang-kadang kahwin secara senyap. Senyap. Tiba-tiba, budak mana ni duk bawa? Anak aku 10 tahun dah. Baru terbongkar. Macam-macam cerita. Mau macam tu? Begitu. Jadi ni, arahan agama kalau kita ikut, sejahtera. Kalau tidak, nak marah ke siapa? Tu dulu aku kata, aku minta elok-elok, aku habang elok-elok. Hang tak setuju. Akhirnya, hang terimalah padah dia. Begitu. Suami dia balas balik. Dan setengah orang perempuan ni, dia cemburu kuat, dia tak bagi suami dia kahwin satu lagi, tapi dia tak pandai ambil hati. Sungguh. Kalau dia pandai ambil hati, laki dia pun kalau pun mampu sihat, tak mau kahwin satu lagi. Tapi siapa dia nak kahwin satu lagi? Busuk. Bini tak jaga badan. Abang nak keluar baru mandi. Badan ni belah kiri bau belacan. Belah kanan bau acak. Cacak nampak.
Abang jangan kahwin satu lagi. Cemburu kuat. Kan? Kontrol. Cuba jaga. Sembuk. Pering. Begitu. Seksi sikit. Pakai jarang-jarang. Tak mau dah. Mohang seorang je. Tak percaya buat. Start malam ni. Jangan pakai apa. Tengok. Tak mau dah. Kan? Acik tanya. Hang duk tanya itu pasal apa? Aku tak mau dah. Aku lupa yang lain. Aku duk nampak hang. Nampak? Cemburu. Tapi tak pandai jaga. Yang tiada ingin pernikahan suaminya. Dia tak bagi suami dia kahwin lain. Dengan perempuan yang lain. Maka sebenarnya ia meringankan syariat. Jangan katalah hang baca Quran selalu. Hang duk dengar ceramah-ceramah agama. Kan? Tak ada. Media sosial tak mau terlibat. Takut berdosa. Buat-buat alim. Tapi dalam perkara ini kecundang. Kan? Dia tidak ikut syariat. Yang mana perbuatan itu tiada diharuskan oleh syarak. Tak boleh halang ketentuan syariat. Dan apabila ia meringankan agama yang suci, iaitu agama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nescaya ia menjadi kufur. Wal'iyyazubillah. Kapiak tanpa sedar. Ada kapiak dia sedar. Ada kapiak tak sedar. Lepas tu seronok lah, duk khatam Quran lah, buatlah kuliah-kuliah sana sini. Padahal kapiak dah lama. Pasal apa? Tolak hukum Allah. Ini hukum Allah. Jadi kerana itu kita kena lakukan sedikit perubahan. Kan? Kembali kepada asas agama, memahami syariat. Demikian juga perempuan yang menganggap teraniaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dengannya. Dia kata agama ini kan, tak adil. Adakah patut orang lelaki tambah boleh, orang perempuan tak boleh tambah? Hang ni cakap macam tak ada kepala otak. Kalau perempuan lelaki 2-3, anak nak bin siapa? Nampak kan? Begitu. Allah Ta'ala uji. Antara ujian Allah Ta'ala dekat manusia, orang perempuan tak boleh kahwin lebih daripada seorang pada satu masa. Orang lelaki boleh. Orang lelaki boleh. Tapi jangan pula, kalau macam tu saya nak doa tiap-tiap malam sah. Kan? Biar mampu cepat, senang saya nak kahwin lain. Dosa lah selama hang buat perangai macam tu. Wahai sekalian kaum perempuan, mengapakah engkau tiada meredai pernikahan suamimu dengan perempuan yang lain? Sila jawab. Itu saya tambah lah tu. Dia bagi soalan mesti jawab lah. Siapa yang tak mau sangat tu pasal apa? Marah sangat pasal apa? Oh, senyap-senyap pergi Thailand ni. Lah kan nak kahwin tak payah pergi Thailand dah. Sehingga mufti keluar fatwa tak perlu izin isteri dah. Nampak? Begitu. Dulu memang mereka macam-macam buat. Cara-cara tu nak boleh kahwin dua. Ni aku rasa macam tak apa sihat. Ansai ni. Kan? Aku nak serah kat hang ni. Kira masa aku hidup ni. Ansain dapat ke tidak paraid hang kurang. Pandai lelaki tu. Kan? Ni aku kira hebah ke hang. Oh kan macam tu tak apa. Makasihlah bang. Peluk cium. Sain. Kan? Restu kahwin satu lagi. Dia pandai. Masa tu dia buh lampu kecil. Kan? Sain tu masa pukul 12.30. Tengah malam. Cerah-cerah. Kau tu nampak. Apa dia? Mampu. Dah tak gaduh lah. Dulu macam tu lebih kurang. Fikirlah wahai sekalian kaum perempuan. Bagaimana engkau diperdayakan oleh syaitan. Hingga kau jatuh dalam kekufuran dan azab yang berterusan di dalam neraka jahanam. Fikirkanlah. Mohon berlindunglah kiranya kita kepada Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Wahai kaum perempuan. Kena ke depa semua ni. Sabar, nanti kena kat kita pula. Tengoklah muka surat mana kena kat kita pula. Islam ni adil. Dia tak berat sebelah. Tapi tajuk ni tentang kaum wanita. Kena berhati-hati dalam perkara mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai kaum perempuan, adakah kamu sanggup menanggung kepanasan api neraka jahanam? Atau ingatlah bahawa jika dimasukkan ke dalam syurga,
maka tiada sekali-kali akan mengalami yang demikian itu. Anak pilih mana? Nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Kalau nak masuk syurga, rintangan, ujian berat-berat. Inilah ujian dah. Ujian lah ni. Terima seadanya, redha. Dah tahu dah suami ni tak cukup dengan kita seorang. Isteri dia tahu. Isteri lain sibuk apa-apa. Isteri dia tahu. Maka redha lah. Walaupun rasa berat, nak terima tu, Allahu Akbar. Faham-faham? Pasal apa? Pasal nak bahagi kasih tu. Gitu. Sagi kena gilang pula, tak mai kat rumah ni dah berapa hari, esok mai sat keluar pula begitu. Itulah ujian berat. Tiadakah engkau takut, wahai sekalian kaum wanita ataupun kaum perempuan, akan azab dan siksaan api neraka yang disediakan kepada perempuan-perempuan yang menderhakai Allah dan Rasul? Maka jikalau engkau mensyaki, cubalah dahulu api di dunia. Kalau kata manalah sakit sangat api akhirat. Contohlah kan. Api akhirat dia kata tak sakit mana pun. Cubalah dengan api dunia ni dulu. Api dunia tak payah pergi cari dapur kayu. Buka dapur gas, sila atas tu. Sakit tak sakit? Tu baru api dunia. Sebelum datangnya api neraka Jahannam, mampukah kamu bertahan siksaan daripadanya? Sakit dunia ni, boleh tahan tak boleh tahan? Memang tak boleh tahan, melecong, pedih, sakit, terbakar. Api akhirat, api yang sungguh. Dunia ni api sikit Allah Ta'ala bagi untuk kita guna. Api akhirat bukan boleh guna. Sikit saja api akhirat kalau jatuh kat dunia, hancur. Tapi kita duduk dalam api neraka, bukan kita, na'udzubillah min zalik. Siapa-siapa yang diseksa duduk dalam tu tak hancur. Walaupun kata hancur, tapi hidup semula, jadi semula. Habis rentung, hancur tulang, tapi hidup semula. Jadi balik, kena lagi, jadi balik, begitulah seterusnya. Sampai waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Ataupun selama-lamanya, sebab apa? Sebab murtad tu tadi. Tapi kalau ada iman, walaupun sebesar zarrah, besar habuk, ada harapan masuk syurga. Maka sesungguhnya api neraka Jahannam itu terlebih panas dan terlebih keras siksaannya daripada api dunia ini beberapa ribu kali ganda. Siapa kata? Ni Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bintani. Api neraka berlipat kali ganda, dia kata sini beberapa ribu kali ganda. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setelah mana kita dapat kupasan yang panjang lebar dan masih ada lagi sambungan pada muka surat sebelah, iaitu muka surat 30. Saya rasa setakat ini sahaja. Jadi sama-sama kita tanda, nanti kita sambung pada muka surat 30 atas sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Sila akuan saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi